mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang diketengahkan setiap malam hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang disampaikan. Kita anggap seperti menonton filem seram, seperti membaca novel-novel seram, tidak lebih dari itu. Peristiwa yang diketengahkan ini berlaku pada tahun lepas, iaitu tahun 2017. Pengalaman daripada Nur Zalika, yang mana beliau telah pun berkongsi satu pengalaman tahun lepas saya menghadiri satu acara di Universal Studios Singapore. Macam Casey dan rakan-rakan telah pun pergi ke rumah hantu. Tahun lepas saya pergi. Tahun ni kawan-kawan saya mengajak saya, saudara mara mengajak saya tidak ingin teruskan sebabnya pengalaman pada tahun lepas. Pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan, kejadian berlaku tahun lepas, saya masuk rumah hantu, Casey. Masuk berdua-duaan. Saya dengan seorang lagi sahabat saya. Seorang sahabat saya ni bernama Nur Amalina. Beliau ni seorang wanita yang kuat semangat. Bukan dia tak takut. Dia takut. Tapi dia ni lebih berani dari saya. Kalau ada kawan, memang dia berani. Beginilah. Saya ni kalau bab-bab terperanjat, bab-bab takut dan segan, saya nombor satu. Jadi anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya masuk sebuah rumah, Casey. Saya dengan seorang sahabat bernama Nur Amalina masuk ke dalam, kami berjalan. Ada beberapa rumah yang kami nak pergi. Saya masuk dalam rumah ni dan ada para pelakon lah, dalam watak masing-masing. Watak orang mati dibunuh, watak hantu, dengan keadaan dalam rumah hantu tu yang menyeramkan, dengan make-up special effect yang cukup menakutkan. Dan juga bunyi-bunyian Casey dalam tu. Terperanjat-terperanjat saya dibuatnya. Ada satu ketika tu saya macam nak putus asa, nak henti daripada meneruskan masuk rumah hantu ni. Akan tetapi, yalah dah pergi dengan kawan, takkan nak tinggalkan member seorang. Saya teruskan, Casey. Tapi saya kata pada dia, Amalina, you jalan depan, I kat belakang you Saya dekat belakang. Ada bayangkan, setengah jalan masuk rumah hantu tu. Saya nak berhenti, tiba-tiba saya kata tak apa, biar Amalina ke depan, saya dekat belakang. Jadi saya jalan ni, saya pegang bahagian pinggang Amalina. Saya pegang pinggangnya di jalan depan. Amalina pun ada terperanjat, terpekik-pekik. Saya pun ikut sekali. Satu ketika ni, belakang saya ada orang pegang pinggang saya, Casey.
ada orang pegang pinggang. Bila dia pegang, saya, astaghfirullahalazim, saya terpekik. Amalina masih berikan tumpuan di depan. Saya toleh ke belakang, nampak ada seorang perempuan ni lah. Dalam karakter Casey, sedang memegang. Makeupnya, rambutnya panjang, wajahnya pucat. Lidahnya terjelir keluar. Sampai dekat dada Casey lidah. Lidah wanita yang dalam watak hantu seram ni. Dia memakai baju warna merah panjang. Berjalan memegang belakang saya. Jalan, kemudian terdengar suara. Suara dia bernafas kuat. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Dari satu bahagian rumah hantu ni saya jalan, dia ikut kisi dari belakang. Tak putus-putus dia pegang tak dilepaskan. Katanya di sini. Kemudian dia jalan dan hati aku, dia ni lama betul ikut ni. Saya toleh belakang, saya pun senyum dekat dia. Tapi Casey nak tengok wajahnya memang menyeramkan. Casey cuba bayangkanlah, muka dah pucat. Rambut panjang, lidah terjelir keluar sampai dekat dada. Siapa yang tak terperanjat Casey? Siapa yang nak tengok belakang? Saya teruskan lagi, teruskan perjalanan. Dan ada satu bahagian ni, kita terpaksa berhenti seketika. Sebabnya dekat depan kita ni, jarak agak jauh lah. Difahamkan ada seorang pengunjung yang memasuki rumah hantu ni dah tak boleh tahan nak keluar daripada rumah hantu ni. Jadi ada orang dekat situ, pegawai yang ada dekat dalam bersembunyi dekat tepi, menahan kita, jangan teruskan dulu. Jadi mereka cuba keluarkan yang dalam keadaan ketakutan tu daripada rumah hantu. Setelah lebih kurang 2 minit Casey. Sebabnya perempuan tu tercungap-cungap nafas. Mungkin semput, mungkinlah, saya pun tak pasti. Dalam masa 2 minit tu, saya cakap dengan teman saya, Malina, kau tengok hantu kat belakang aku ni. Dari tadi sibuk ikut aku jalan. Amalina toleh. Amalina nampak hantu. Yelah, pelakon yang melakonkan watak tu. Kemudian kata, dah nama dia berlakon, dia ikut engkau lah. Nak takut-takutkan. Tapi aku seram lah Amalina. Dia ikut aku, walaupun aku tahu dia orang. Setiap kali aku toleh terpanjat aku. Tengok wajahnya dengan lidah yang terjelir keluar macam tu. Sampai kat dada pula tu lidah. Saya kata pada Amalina dalam keadaan cakap berbisik lah pada malam tu. Apa aku cakap? Lidah terjelir keluar. Amalina toleh lagi tengok. Mana lidah terjelir keluar? Tak nampak pun. Yang aku nampak tanduk tu. Tanduk apa? Bila saya toleh belakang saya memang ada satu lagi karakter. Karakter ni seolah-olah macam syaitan lah Casey. Dia ada tanduk. Kemudian tengah pegang spanduk. Casey tengah pegang sesuatu. Seolah-olah macam spanduk banner. Ya. Banner tu mengatakan Halloween Horror Night. Macam tu lah. Dia tengah diri dekat tepi. Kemudian dengan suara garau. Saya tengok Amalina kata, bukan tu lah. Belakang aku ni. Kau tengok lidah dia. Seram betul lah. Astaghfirullah. Aku tak nak tengok lagi lah. Belakang kau mana ada orang? Aku nampak tu. Amalina, kau jangan takutkan aku lah. Sumpah aku tak takutkan kau. Kemudian Amalina tak puas hati. Dia panggil pegawai yang tengah tahan kita tu. Excuse me, miss. Yes? Now you tell me, behind my friend, what do you see? The devil ghost? Yes. Any other than that? I see trees. No. I mean ghost. Do you see any other ghost or not? No. Nampak? Aku tak nampak. Malina, tolonglah. Jangan takut-takutkan aku lah. Aku dah tanya dia apa, dia cakap tak. Yang lidah panjang kat belakang aku ni siapa? Dah. Kau jangan nak buat cerita lah. Pendengar Ria 897. Selepas tu kita dibenarkan jalan. Saya terpaksa Casey kata pada Malina, aku rasa aku nak tukar tempat lah. Kau jalan belakang aku jalan depan tadi kau juga yang takut nak jalan belakang. Tak apalah, aku dah berani sikit. Saya kata pada Malina. Nasib baiklah,
Selepas tu hanya beberapa meter jarak sebelum kita dapat sampai pintu keluar belakang. Bayangkan Casey, bila saya keluar daripada kawasan tu, saya toleh belakang. Di belakang Amalina, wanita lidah panjang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Dan apa yang berlaku? Beberapa hari kemudian, saya ternampak tweet seorang pengunjung dengan hashtag tahun lepas HHN7. Saya nampak tweet berkenaan berkongsi pengalamannya yang mana di belakang dia diikori oleh seorang wanita yang pada mulanya dia ingatkan wanita itu adalah pelakon. Ya, pelakon dengan makeup, special effect makeup. Akan tetapi, nak dekat habis perjalanan masuk ke rumah hantu, dia dapati yang di belakangnya bukan manusia. Dan benda yang dia jelaskan itu sama seperti apa yang saya nampak. Rambut panjang, wajah pucat, lidah panjang sampai ke dada. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jadi itulah kisah yang dikongsi sama pengalaman yang pertama dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM bersama dengan saya Casey pada tengah malam ini. Saudara, kalau ada kisah anda boleh kirimkan voice note kepada saya dan saya akan cuba ketengahkan pengalaman anda melalui voice note. Dan ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya sekadar hiburan, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Saya tak nak nanti anda terikut-ikut, anda mudah percaya. Baik, kisah selanjutnya, sekali lagi kalau nak kirimkan voice note kepada saya, boleh anda kirimkan voice note kepada Ria 897 dan talian hotline Ria untuk anda kirimkan voice note anda adalah 9786-8464, 9786-8464. Itulah talian untuk anda kirimkan voice note. Tidak lebih ya dari 3 minit, 3-4 minit boleh diterimalah. Dan voice note anda biar jelas, jauhkan diri dari kipas, jangan terlampau dekat sangat untuk anda berkongsi kisah pengalaman anda, dan bercerita tu biar cakap tu biar jelas lah, supaya dapat ramai mendengar pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah selanjutnya ini dari Nabila. Beliau kata, saya nak berkongsi satu peristiwa berlaku di chalet, di salah sebuah chalet di East Coast. Chalet ini dah tutup isi. Menjalani chalet ini dah tutup, menjalani renovasi, dan kejadian ini berlaku pada tahun 2002. Pengalaman peristiwa yang saya tak dapat lupakan. Sebenarnya jemputan untuk chalet ini diundang pada hari Jumaat. Jadi katanya di sini kami ini kawan-kawan yang rapat yang menganjurkan chalet ini untuk mengundang pelajar-pelajar kawan-kawan yang lain berkumpul pada hari Khamis. Hari Khamis pagi kami dah berkumpul, kami pergi beli bahan-bahan untuk kami barbecue dekat chalet, kami beli barang-barang untuk dekorasi, kami buat persiapan, kemudian sampai dekat office chalet di East Coast, ambil kunci pukul 2 petang. 2 petang masuk chalet, buka pintu.
Shelly ni jenis banglo 2 tingkat Casey di East Coast. Pengalaman saya berlaku pada malam berkenaan hari Khamis malam Jumaat, saudara. Kata beliau di sini dalam pengalaman yang tak dapat dilupakan. Apabila kami 5 perempuan Casey dalam Shelly itu sedang buat persiapan dan sampailah waktunya pukul 11 lebih malam Casey. Ya, ada yang dah mengantuk nak tidur sebab kami keluar dari pagi. Jadi esok pun nak kena bangun pagi, nak layan kawan-kawan yang datang. Ini adalah macam Shelly reunion lah untuk budak-budak sekolah kami. Jadi katanya di sini, masing-masing dah nak masuk tidur dan saya ni jenis sebelum tidur mesti nak mandi. Yang lain teman-teman, kita ada 5 orang, 4 kawan saya semua tak boleh. Ada tidur dekat sofa, ada yang tidur dekat atas lantai, ada tidur dekat bilik atas, 2 orang tidur di bilik atas. Saya ambil tuala, saya pun pergi ke tandas mandi. Mandi dalam Shelly, tandas Shelly. Sedang saya mandi ni, tiba-tiba 2 kali saya dengar, tek-tek, bunyi ketuk pintu tandas. Waktu tu saya sedang sabun muka saya, Casey. Tek-tek, 2 kali tau, terperanjat saya dibuatnya. Oi, nantilah aku mandi. Saya katalah, saya yakin tu kawan saya yang ketuk. Kemudian saya teruskan cuci muka. Selepas cuci muka dengan sabun muka yang pertama, saya kena pakai ada 3 rutin lah, 3 step Ini kira saya dah habis mandi tau Casey. Dah habis mandi, dalam tandas tu tengah gunakan sabun muka. Jadi saya gunakan sabun muka yang kedua. Sedang saya gosok muka dan kemudian tutup mata, gosok mata saya. Dalam keadaan saya tutup mata tu, okey, mohon maaf. Tadi tengah bercerita, saya ternampak macam ada orang tolak-tolak pintu. Saya tengok siapa yang tolak pintu ni. Lebih baik saya keluar, saya kunci pintu tu dari dalam. Jadi supaya orang tak boleh tolak-tolak pintu. Tengah cerita ni, ada macam mungkin salah masuk lah. Sebab kita sebelah konti kita berkongsi. Sini stesen Ria, sebelah stesen Inggeris. Jadi stesen Inggeris ni mungkin dia ada tetamu yang salah masuk dia tolak pintu konti ni, jadi rasa macam terganggu pula nak berkongsi kisah. Baik, kita kembali pada kisah yang dikongsi di sini, pengalaman ketika beliau berada di Shelly, dan inilah cerita yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12, saudara. Jadi katanya ketika saya sedang mandi 2 kali pintu tanda saya ni diketuk oleh sahabat saya. Jadi saya pun marah, kata, nantilah aku tengah mandi. Kata saya kepada teman saya lah. Saya ingatkan mati-mati tu ada kawan saya, Casey. Waktu tu saya sedang cuci muka saya. Dengan sabun yang pertama, sabun kedua. Dengan sabun yang kedua ni, saya tengah gosok-gosok mata, bahagian mata dekat kelopak-kelopak hidung ni tengah gosok. Tiba-tiba saya dengar suara. Suara macam berangin, Casey. Saya tak pastilah dia kata suara berangin. Mungkin kemungkinan bunyi macam ni lah. Saya tengah gosok mata ni, nyaris Casey saya nak terjatuh, terperanjat dengar. Sebabnya Casey, kalau ketuk pintu, mungkin kawan saya dekat luar yang ketuk pintu. Mungkin. Kita boleh buat andaian. Jadi tak takut. Sekarang masalahnya, saya dalam tandas. Pintu kunci dari dalam. Saya dengar orang berbisik daripada sebelah telinga kiri. Sebelah telinga kiri ketika tengah tutup mata, tengah sabun mata, Casey. Kalau hair tu datang dari luar,
Mungkin kawan sekarang ni dalam tandas sebelah telinga kiri. Saya dengan segera buka paip air, cuci muka. Saya buka mata, saya tengok. Saya tengok kiri kanan, siapa? Ida? Ida? Tak ada orang. Saya pun dengan segera keluar selepas habis sabun yang kedua. Yang ketiga saya tak gunakan sebab takut. Saya keluar daripada pintu tandas chalet. Chalet kami bahagian bawah gelap, Casey. Yang ada yang menyala hanyalah lampu bahagian depan chalet. Dekat dalam ni, dekat ruang tamu, gelap. Dan dua orang kawan yang tadi tidur dekat bawah, satu di sofa, satu atas lantai, tidak kelihatan, Casey. Antaranya yang tidur dekat sofa, kawan rapat saya nama Ida. Ida? Ida? Suara tu muncul lagi. Pendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya berjalan perlahan-lahan menjenguk dekat sofa. Saya duduk dan pandang, tengok kiri, tengok kanan. Saya naik atas. Keempat-empat kawan tengah tidur, Casey. Tengah tidur di atas. Dekat bawah memang tak ada orang. Tadi mungkin setengah jalan, tengah mandi, mereka naik atas. Dari atas tu boleh tengok bawah ada tingkap. Saya pun pergi dekat tingkap, saya tengok bawah. Dekat sofa saya nampak ada perempuan tengah duduk, badan hayun depan belakang gini. Depan belakang. Sumpah, Casey, saya tak bohong. Saya baru teringat, itu kan hari Khamis malam Jumaat. Satu radio, Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, saya kembali selepas pesanan berikut ini, saudara. Selepas pesanan berikut ini, saya akan kembali dan kita akan tengok kalau ada voice note, boleh saya kongsi. Saya akan ketengahkan voice note untuk Misteri Jam 12. Ria 897 terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Bulan Oktober ini anda berpeluang menang 2 keping tiket filem seram Indonesia. Filem seram Santet berkisahkan seorang ibu yang terkena gangguan mistik dan menghantui anak dan cucunya. Ayo bersama Casey dalam geng burung hantu dan kirimkan voice note melalui aplikasi WhatsApp Ria 897 FM. Suara anda melakonkan watak orang yang dirasuk. Santet edaran Cathy Cineplexes, kategori NC16, stesen radio rasmi Ria 897 FM. Ria 897 FM, teman anda 24 jam sehari. Senang cakap, menemani anda buat selama-lamanya. Teman anda di saat anda bahagia, di saat anda ceria, di saat anda dilamun cinta. Tak lupa juga di saat anda patah hati. Ria 897 FM, teman anda sepanjang masa. Bulan Oktober ini anda berpeluang menang 2 keping tiket filem seram Indonesia. Filem seram Santet berkisahkan seorang ibu yang terkena gangguan mistik dan menghantui anak dan cucunya.
Ayo bersama Casey dalam geng burung hantu dan kirimkan voice note melalui aplikasi WhatsApp Ria 897 FM. Suara anda melakonkan watak orang yang dirasuk. Santet edaran Cathy Cineplexes, kategori NC16, stesen radio rasmi Ria 897 FM. Adakah anda pencinta muzik dan anda ingin ketahui trend dan hiburan terkini? Memperkenalkan Mi Radio yang terbaru. We go breaking up like cell phones. When I speak, 'cause you don't listen when I talk. Nikmati muzik yang lebih jelas. App radio pertama di Singapura yang membolehkan anda stream secara live, mengikuti cita rasa dan mendengar secara on demand. Pengalaman mendengar radio yang luar biasa. Muat turunkan app Mi Radio sekarang dan sertai kuis di mana anda berpeluang menang percutian untuk 2 orang ke Korea. Ria 897 Okey, Misteri Jam 12 akan diteruskan dengan pengalaman-pengalaman anda di Ria 897. Tapi saudara, sebelum tu di sini ada peluang untuk anda menang 4 keping tiket. Yes, malam saya dah ada 4 pemenang. Malam ni saya perlukan 4 lagi pemenang. 4 lagi pemenang. Seorang pemenang untuk menang 4 keping tiket. Jadi, kalau anda nak menang 4 keping tiket untuk rakyat Singapura sajalah. Kalau di Malaysia ni macam mana nak kirim tiket? Awak kena datang sini tengok wayang nanti. Jadi, kalau anda berada di Singapura dan anda nak menang 4 keping tiket, senang. Caranya mudah. Anda WhatsApp sekarang kepada saya. Tidak melebihi 30 saat. Nak kirim 10 saat boleh, 20 saat boleh, 30 saat pun boleh. Tapi jangan lebih. Lakonkan watak orang dirasuk. Ya. WhatsApp voice note sekarang. 9786-8464, 9786-8464. Dan saya akan hadiahkan anda 4 keping tiket untuk menyaksikan filem Santet. Ini sebuah filem filem seram yang telah pun ditayangkan bulan Oktober, dan kalau anda berjaya anda akan diberilah 4 keping tiket untuk menyaksikan filem Santet ini. Jadi boleh anda kirimkan segera voice note anda. Saya akan cuba tengoklah siapa yang mungkin kirimkan ataupun lakonkan watak yang terbaik. Dan dengan syaratnya adalah 3 pengirim yang terpantas. Jadi kalau saya terima 20 kiriman pun, saya akan cuba ambil 3. Dari 3 pengirim yang terpantas, saya akan pilih 1 yang terbaik. Jadi kalau tidak, nanti 100 kirimkan, saya kena dengar satu-satu sampai habis. Jadi 3 kiriman yang terpantas dengan audio anda kena rasuk. Daripada 3 ni, saya akan pilih 1 yang terbaik dan saya akan hadiahkan anda 4 keping tiket menyaksikan filem Santet di Singapura. Dan sementara itu, yang lain boleh terus kirimkan voice note anda kepada saya, berkongsi kisah pengalaman misteri. Ya, jangan lupa untuk berkongsi kisah pengalaman misteri menggunakan voice note, dan saya akan cubalah bacakan kiriman-kiriman ataupun ketengahkan voice note anda. Dan awal tadi iaitu filem Santet adalah sebuah filem edaran Cathay Cineplexes dan ia adalah kategori NC16. Anda di bawah usia 16 tahun jangan kirimkanlah. Sebabnya ini untuk yang berusia 16 tahun ke atas, dan yang pasti stesen radio rasmi Ria 897 FM. Jadi bila anda kirimkan, jangan lupa untuk sertakan nama penuh anda, ya. 1, nama penuh. Kedua, tidak melebihi 30 saat. Nama penuh bin, binti kan mesti ada. Tidak melebihi 30 saat. Lakonan anda melakonkan watak orang kena rasuk. Dan jadilah 3 yang terawal. Ya, saya akan cuba pilih sebentar nanti. Baik, kita kembali sebentar nanti di Ria 897 FM dengan kisah-kisah pengalaman misteri anda. Yang ini kita dengar dahulu. Daripada... Okey. Ini daripada Nabila. Nabila dah baca awal tadi. Ini daripada Puan Rahmah katanya di sini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Puan Rahmah di sini suka dengan MG12. Dulu arwah ibu saya ni minat sangat dengan MG12. Setiap malam akan dengar MG12 dengan arwah ibu.
Tapi Casey minta maaf, bukan nak takut-takutkan dan buat cerita. Sejak arwah ibu meninggal dunia, Casey, katanya di sini Bila saya dengar MJ12, saya macam rasakan ada orang yang dengar sama dengan saya. Perkara ini berlaku bukan sekali, Casey, dah beberapa kali. Kalau dengar MJ12, selalu dengar arwah ibu. Saya akan pergi ke bilik arwah ibu, tidur atas katil dengan arwah ibu. Radio tu saya letak tengah-tengah lah antara ibu dengan saya. Kita dengar sampailah pukul 2 pagi, sampai kadang-kadang tertidur, Casey. Itulah rutin kita setiap malam. Saya ni adalah suri rumah sepenuh masa. Dan Alhamdulillah saya dapat jaga arwah ibu sampailah dia mengembuskan nafas yang terakhir. 2 minggu, Casey, selepas arwah meninggal dunia, saya tak dengar MJ12. Kerana sedih. 2 minggu saya tidur lebih awal. Dan selepas tu saya cuba lawan. Dan Alhamdulillah saya dapatlah. Dan kali pertama saya dengar, selepas 2 minggu arwah meninggal tu, saya buka radio. Saya letak dekat tepi katil saya. Dan bila saya dengar ni, saya teringat seolah-olah macam arwah ibu ni dengar dengan saya, Casey. Sampaikan saya ni dengan MJ12 tertidur. Bila saya tidur dalam mimpi saya mimpi saya berada dalam rumah saya. Saya tengah dekat atas katil, tengah baring sambil mendengar radio, Misteri Jam 12. Dan saya terpandang dalam mimpi tu, saya terpandang diri saya tengah baring atas katil. Saya terpandang dekat tingkap bilik saya ada arwah mak sedang berdiri. Saya terpandang wajah arwah mak hanya untuk 1 saat dalam mimpi itu. Saya terbangun dari tidur, saya istighfar, Casey. Bila bangun, dekat luar hujan selebat-lebatnya, Casey. Astaghfirullahalazim. Saya terus pandang dekat tingkap. Memanglah tak nampak sesiapa pun. Saya tinggal tingkat tinggi dekat luar ataupun hujan yang gelap. Radio masih lagi berkumandang. Saya matikan radio. Tengok jam dah pukul 2.55 pagi. Misteri Jam 12 pun dah habis. Beberapa hari kemudian, Casey, saya dengar MJ12. Beberapa hari kemudian saya dengar MJ12, katanya Puan Rahmah. Saya rasakan macam ada arwah ibu saya dengar dengan saya. Daripada saya rasa sedih, kehilangan orang yang saya sayangi, waktu tu saya dah rasa takut, Casey. Takut sangat. Jadi pendengar Ria 897 FM. Hari berikutnya dengar lagi. Sampaikan pada satu malam, saya ni sedang mencari radio. Radio saya cari. Nak dengar MJ12. Radio transistor yang kecil yang saya beli untuk arwah ibu saya. Jadi waktu tu, saya selalu letak radio tu dekat atas almari solik. Selepas bangun tidur, saya letak almari solik. Saya akan siap-siap kadang-kadang pergi pasar, akan buat kerja rumah. Dan malam tu baru radio tu saya pasang. Tapi malam tu saya nak cari radio, tak ada, Casey. Saya cari, mana aku letak ni radio? Cari sebelah kiri katil, sebelah kanan buka almari. Saya keluar pergi bilik arwah. Mana radio ni? Casey, alangkah terperanjatnya apabila saya datang balik ke dalam bilik nak cari, saya ternampak radio tu berada dekat tengah-tengah katil saya, Casey. Tengah-tengah katil ada 2 bantal kepala kiri kanan dekat tengah-tengah tu. Itu adalah posisi yang selalu saya letak ketika saya dengar MJ12 dengan arwah ibu saya. Pendengar Ria 897 FM. Selepas saya ternampak perkara itu depan mata saya, Casey. Tadi walhal saya cari, saya tak nampak pun radio tu dekat atas katil. Saya angkat bantal, letak bantal, angkat selimut, tak nampak. Tapi malam tu, tiba-tiba radio tu macam muncul. Ini memberi saya petanda, kemungkinan ada sesuatu makhluk yang juga suka menemani saya pada waktu malam, cuba nak ganggu saya, kemungkinan. Saya teruskan pengalaman saya, Casey. Itulah peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Tak dapat saya lupakan. Saya terpaksa berhenti mendengar MJ12 untuk jangka waktu yang panjang, Casey. Yang lama. Sebab saya tak nak mungkin roh arwah datang balik rumah, dengar dengan saya, mungkin temankan saya tak nak. Saya biarkan ia berlalu pergi. Dan saya
dan saya teruskan kehidupan seperti biasa. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya. Saya putarkan sound effect mengilai ni sebabnya ini kiriman daripada pendengar kita dari Kebun Baru. Kebun Baru, macam pernah dengar dekat mana Kebun Baru? Di Singapura ada Kebun Baru tapi bukanlah, ini di Malaysia. Namanya Syafi'i. Assalamualaikum KC, saya Syafi'i dari Kebun Baru, Malaysia. Di manakah terletaknya Kebun Baru? Adakah terletak di Johor? Ataupun terletak di Melaka? Saya pun tak pastilah. Tapi katanya Syafi'i, pengalaman saya ketika saya pulang setelah saya menjemput ibu saya daripada rumah rakannya. Jadi ibu saya ni katanya di sini ibu saya pergi ke rumah rakan menziarahi rakannya yang kurang sihat. Dan apa yang berlaku dalam perjalanan balik itulah sesuatu terjadi pada kami. Tapi sebelum tu saya nak ceritakan tentang apa yang dialami oleh rakan ibu saya. Ini kiriman daripada Syafi'i dari Kebun Baru, Malaysia, berkongsi pengalaman untuk anda yang sedang bersama dengan kami dalam Misteri Jam 12. Cerita berkenaan dengan sahabat ibu saya. Kesian Casey. Hampir setiap hari ibu saya akan ziarah temannya. Ini adalah kawan rapat ibu saya sejak daripada bangku sekolah sampai dah berumah tangga, sampai dah ada anak, kata Syafi'i. Ibu menceritakan kawannya terkena sihir. Tapi sebelum tu, saya akan beritahu sihir apa. Kawan ibu saya ni, dia jenis badannya gempal. Minta maaf kalau boleh saya gambarkan, keadaan tubuhnya seperti penyanyi popular Adi Bahno yang mempunyai tubuh yang besar. Seperti itulah bentuk tubuh kawan rapat ibu saya. Bila saya datang, saya ziarah untuk jemput ibu pertama kali. Ibu dah pergi berkali-kali lah. Pertama kali saya hantar ibu, saya ziarah dengan ibu sekali. Daripada badan sebesar itu, menjadi kurus kering. Kurus Casey. Kalau nak dibandingkan kurusnya, bayangkan daripada saiz Adi Bahno,
bertukar kurus menjadi saiz seperti pelakon Didi Alias. Kurusnya seperti itu. Memang amat menakutkan. Terbaring di atas katil, seluruh badan dia menggeletar, Casey. Baring. Sambil menggeletar, dia akan mengeluarkan suara yang seolah-olah dia mengalami kesakitan yang amat dahsyat. Hari berikutnya saya hantar, saya baliklah. Tapi hari pertama saya datang, hantar ibu, saya ziarah sekali. Hari demi hari ibu datang, saya hantar. Kadang-kadang saya masuk sekejap tengok. Makin kurus, makin teruk keadaannya. Dan ibu saya beritahu, yang sahabat rapatnya ni, sahabat rapat ibu saya, terkena sihir. Sihir jerangkung. Sihir jerangkung ni, seseorang itu yang mana tubuhnya akan dimamah oleh makhluk dalam badan sampaikan membuat orang tu menjadi kurus kering sampai hanya tinggal tulang dan kulit saja. Casey, bila saya tengok keadaannya memang sungguh menakutkan. Memang memeranjatkan, Casey. Pendengar Ria 897 FM. Saya rasa simpati dengan sahabat rapat ibu saya. Saya melihat kawan rapat ibu saya semakin kurus dan dapat tahu daripada ibu saya pun baru tahu dia terkena sihir perbuatan orang, dipanggil sihir jerangkung. Sihir jerangkung ni boleh membuat orang yang sihat, kuat, tak semestinya gemuk, tapi sihat dan kuat akan jadi kurus dan terus tidak bermaya. Wajahnya kali terakhir saya nampak cengkung, Casey, nampak bahagian tengkorak dalam dah. Begitu keadaannya. Tinggal masa, Casey. Dan macam-macam orang datang rawat. Tak jalan, Casey. Benda ni perlahan-lahan makan dalam. Saya nak ambil kesempatan dalam MJ12. Sekiranya ada di antara yang sedang mendengar menggunakan hikmat-hikmat cara halus untuk membalas dendam, untuk membuktikan awak tidak puas hati, hentikanlah. Anda akan melakukan satu penyiksaan untuk orang yang mungkin tidak bersalah. Sekian, terima kasih, Casey, kerana sudi berkongsi pengalaman saya dari Syafi'i, Kebun Baru, Malaysia. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, lain boleh cuba tembusi bilik siaran. Anda nak berkongsi kisah misteri, dipersilakan. Saya nak undang anda untuk berkongsi. Sebenarnya, saya sejak hari Khamis, termasuk hari Khamis, sejak hari Selasa, saya mempunyai masalah sakit tekak. Tekak saya, nak bila baru bangun tidur, rasa kering dan pedih. Bila telan air ludah tu, jadi sekarang pun masih rasakan. Sebenarnya, niat di hati memang nak ambil cuti sakit. Tapi oleh kerana saya ada penglibatan esok untuk Esplanade, jadi saya pun tak baiklah. Tiba-tiba last minute tarik diri sebab demam. Kesian pula mereka yang dah pun nak dengar kisah misteri di Esplanade. Jadi esok ataupun esok hari ni lah, dah masuk hari Khamis. Hari ini hari Khamis dan esok hari Jumaat saya akan berada di Esplanade. Datanglah pukul 8. Acara saya akan bermula pada hari ini Khamis 8.30 malam.
hari Jumaat pula 8 suku malam. Jadi lebih baik datang 8 malam. Saya dah sekarang ini sedang buat persiapan. Tadi saya bawa laptop untuk masukkan sound effect saya. Kemudian saya bawa handphone saya. Saya cuba buat editing ya untuk digunakanlah sound effect ketika acara Misteri jam 12 at Esplanade Concourse ya, Esplanade Concourse. Jadi jumpa anda kalau yang ada masa terluang, jangan lupa untuk datang. Saya nak jumpa geng-geng momok Wow. Kalau boleh datang ramai-ramai, kita duduk ramai-ramai, jadi oh ni dia geng-geng momok satu hari nanti. Jadi terima kasih kepada anda yang telah pun menyokong rancangan MJ12 sejak ia ditubuhkan pada tahun 2005. Saya hanya ambil alih MJ12 pada tahun 2008, 7 atau 8 lah. Dia pertengahan 7 atau 8 macam tu lah. Jadi sampailah sekarang 2018, dah 10 tahun dah saya kendalikan Misteri jam 12, cerita hantu tak habis-habis. Malah makin bertambah. Ini kerana ramai peminat MJ12 yang ada di luar Singapura. Terima kasih kepada anda semua. Jadi jumpa anda esok ataupun sebentar nantilah, dan esok di Esplanade Concourse. Tempatnya dalam, hawa dingin, tapi tempat duduk terhad. First come first serve. Siapa datang awal dapatlah tempat yang selesa. Kalau tidak kena diri di belakang Dan tempat tu memang kecil, tak besar. Jadi pada geng-geng momok, jumpa anda hari ini 8.30 malam ataupun esok Jumaat 8 suku malam di Esplanade Concourse. Kisah yang anda dengar merupakan Misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. This is Lepas tu saya cakap dengan dia lah, so macam mana? Rasa kau kena kot malam tadi kan, kena ganggu lah. Lusanya dia demam seminggu demam panas. Tu je lah kisah yang saya nak kongsikan. Terima kasih. Itu saja kisah saya malam ni. Abil Kulai. Assalamualaikum. Misteri jam 12. Kita akan kembali selepas mungkin saya ketengahkan kisah berikut ini daripada pengirim kita. Ini adalah voice note yang Casey terima voice note daripada pengirim kita. Jadi kalau nak kirimkan voice note, ingat tidak melebihi 3-4 minit dalam satu voice note Jangan 3-4 minit satu voice note, 1 minit. Nanti susah saya nak putarkan, sebabnya dia akan berhenti tersekat-sekat. Biar teruskan bercerita, berkongsi pengalaman. Dan kisah dari kiriman voice note yang pertama akan saya ketengahkan, dan selepas itu kita akan berehat dengan beberapa buah lagu. Dan yang pasti MJ12 ingat hanyalah sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Nama saya Zakaria. Saya dulu memandu taksi Mercedes. Sekarang saya memandu Grab. Cerita ini berlaku dekat dalam 7 tahun, 8 tahun dahulu. Saya memang selalu memandu bahagian malam. Jadi kadang-kadang biasalah casing. Ada kalanya kita terasa sangat ngantuk apabila kita memandu. Jadi setelah saya menghantar seorang penumpang ke bahagian Jurong, saya membuat keputusan untuk mencari tempat untuk melelapkan mata saya. Pada saat itu penumpang tu turun di bahagian Jurong West Avenue 3, perumahan PGB sana, dan di sana ada bus stop. Jadi bus stop tu memang ada tempat untuk bas lah. Jadi saya rasakan untuk selamat lah untuk berhenti dan melelapkan mata. Jadi setelah saya membuat keputusan tu, saya pun melelapkan mata untuk berehat sejenak. Memang betul tu tak selamat lah kalau kita mandu dengan keadaan mengantuk Jadi selepas saya melelapkan mata, saya rasa dalam masa waktu tu jam 1:30 pagi. Saya terlap mata saya tidur hampir setengah jam.
selepas setengah jam, saya dibangunkan dengan satu bunyi yang kuat, ibarat macam satu pelanggaran yang berlaku. Jadi saya bangun dengan serta-merta dengan keadaan yang kata orang tu a bit blur kan. Jadi saya macam terperanjat. Adakah kereta saya itu dilanggar oleh sesuatu ataupun mungkin kenderaan lain. Jadi bila saya sadar, waktu tu memang saya tak on engine kerana saya tak suka tidur dalam aircon. Saya lihat keadaan suasana saya sunyi. Memang tak ada apa-apa. Tak ada kenderaan, tak ada manusia, tak ada apa semua. Jadi bila saya toleh, saya pun fikir mungkin ni perasaan saya lah. Yalah, orang tengah mengantuk kan. Tadi saya sambung, saya punya tidur. Selepas saya sambung balik, saya terasakan kereta saya macam digoyang oleh sesuatu. Saya buka pintu saya terasa macam angin sejuk masuk. Jadi saya tutup balik pintu saya. Selepas saya periksa, ada apa-apa, saya tutup balik. Saya cuba lelakkan mata saya, kerana selalu ngantuk. Selepas 5 minit saya lelakkan mata, saya ada dengar bunyi ketukan daripada rooftop teksi saya. Begitu kuat, seperti seolah-olah macam ada kuku yang panjang mengetuk-ngetuk di bumbung teksi saya. Bila saya dah dengar gitu kan teksi, saya rasa macam lain macam kan. Saya rasa baik saya belah daripada situ kan. Saya pun on engine saya dengan tanpa melihat kiri kanan atau belakang, saya terus pandu keluar daripada tempat tu. Itulah pengalaman saya semasa saya memandu teksi itu. Terima kasih, Casey. Terima kasih kepada berada kita yang berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali sebentar nanti. Wow, dia tak diam MJ12 diteruskan dari 12.25 sampai 1.16. 50 minit cerita jalan terus. Terima kasih pada anda yang suka dengan MJ12. Jadi saya akan kembali sebentar nanti. Kita berehat seketika dengan informasi berikut ini. Okay, tengah berehat seketika. Testing mic, boleh dengar tak? Ya. Hello, testing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harimau Malaya, terima kasih kerana boleh dengar. Sekejap
Okey, jemput minum Haus lah. Bismillah. Terima kasih pada semua yang sedang menonton. Mari kita tengok siapa yang ada menonton sekarang ini. Sementara saya putarkan lagu. Lisa Izwan, salam KC Brunei Darussalam here. Okey. Kalau nak angkat tangan, nak cakap hai, jangan lupa anda tinggalkan anda dari mana lah KC saya dari Hogang ke, dari Ang Mo Kio ke, dari Jurong ke. Kalau dari Malaysia, dari JB ke, dari Melaka ke Jadi kita ada yang pertama Lisa Izwan, salam dari Brunei Darussalam. Terima kasih kepada anda. Siapa lagi? Yang ini Rinta Tasha dari Taiwan. Whitesman 15 dari JB. Okey, orang JB. Saya suka pergi JB. Minggu lepas hujung minggu lalu saya berada di JB untuk selama 2 hari saya dekat JB. Saya tidur di sebuah hotel dengan isteri dan keluarga mertua di sana. Jadi saya suka jalan-jalan dekat Malaysia ni best sebab jalan memandu luas perjalanan, nampak bukit-bukit, nampak gunung nampak ladang sawah, satu ketenangan. Di orang Malaysia patut rasa bersyukur dengan keindahan alam yang kaya dimiliki oleh orang Malaysia. Mudiatisha dari Brunei, apa khabar Mudiatisha? Kita juga ada siapa lagi ni? Daripada Subang Jaya, Marcos Di Marble. Oh, nama kencang. Dari Kedah, Alicia. Okey. Yang ini Mirakis dari Thailand. Okey, Mirakis Thailand. Buat apa di Thailand? Adakah anda bertugas ataupun bercuti di Thailand, Mirakis? Sasha Rina dari Muar. Okey. Bila sebut nama orang tinggal Muar ni kadang-kadang dia teringat macam orang ni berikan flying kiss Kau dari mana? Aku dari Muar. Asal kau nak muar kat aku? Aku tanya kau dari mana? Aku dari Muar. Aku dari Muar. Ya. Lawak 120. Okey. Saya dari Nogori, Habli Blow. Oh, orang Nogori. Ini orang Nogori Okey, terima kasih orang Nogori. Muhammad Khairul Amrin dari Malaysia Selangor. Apa khabar orang Selangor? Kita juga ada Operation X dari Woodlands, orang Woodlands. Kita ada Nik Satri. Nik Satri kata saya sedang mendengar 17 dari Bukit Batok. Orang Bukit Batok, terima kasih. Salam KC Zip dari Kampung Melayu, Road Runner 45. Saya Selayang KL. Okey. Kita juga ada rakan-rakan yang lain. Siapa lagi di sini? Salam dari Terengganu, Malaysia. Okey. Dan Assalamualaikum KC dari Johor, Malaysia. Okey. Jadi itulah kiriman-kiriman daripada teman-teman yang sedang memantau YouTube channel KC Champion. Terima kasih. Ijam Joker, salam daripada Ijam Joker. Okey, terima kasih, salam pada anda. The Ghost dari Batu Gajah. Okey. Firdaus Syukri dari Kota Baru Kelantan. Okey, Kota Baru Kelantan. Kita juga ada KC, dah makan belum? Jom lepak lepas ni. Kalau boleh saya nak lepak, tapi apakan daya saya tak boleh Zaman lepak lepas tugas tu dah habis. Sebabnya saya nak kena bangun sekejap lagi pukul 6.30. 6.30 pagi nak bangun, nak siap-siap, nak hantar anak pergi sekolah. Itulah rutin saya setiap hari balik rumah. Saya cop-cop balik, tidur. Paling lama 3,5 jam dapat tidur lah. Itu paling baik 3,5 jam. Kalau tidak 3 jam mungkin tidur. Pukul 6.30 dah bangun. Dan kemudian hantar anak pergi sekolah. Dan selepas tu ambil anak sekolah. Lepas tu keluar dengan keluarga, bawa pergi makan. Lepas tu buat aktiviti-aktiviti lain. Lepas tu hantar anak pergi rumah mak mertua. Lepas tu saya hantar isteri pergi kerja. Dan saya duduk di kerja sampailah malam saya bertugas. Jadi itulah rutin saya. Dan saya harap satu hari nanti rutin yang saya buat ni, yang padat ni, dapat dikurangkan. Dan lebih masa dapat saya luangkan dengan keluarga lah. Okey. Seterusnya. Siapa lagi ni? Kiriman daripada
Kisah datanglah Sungai Petani, Izul Atifi. Okey, saya insyaAllah akan datang. Saya ni lah nak ambil cuti lah. Saya nak ambil cuti, nak berehat. Kerja kan. Jadi ada waktunya untuk berehat. Dan kita tenangkan jiwa. Ewa. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar MJ12 dan menjadikan rancangan MJ12 ni rancangan nombor 1 di Ria 897 FM. Tahun demi tahun, Alhamdulillah, ya, MJ12 menerima ramai pendengar-pendengar baru. Jadi lebih banyak kisah dapat dikongsi sama bila adanya lebih ramai pendengar-pendengar yang baru. Okey, saya akan kembali sebentar nanti. Sementara itu anda berehatlah. Kita mungkin anda berehat dengan dengar music background lah. Kalau tidak nanti sunyi kan. Sekejap biar saya putarkan background music. Okay. Let me see. Let me see. Okay. Okay. Jadi saya akan kembali kejap lagi. Saya nak keluar nak buat kopi. Kat luar kita ada vending machine nak buat kopi. Dan saya akan terima kasih atas kiriman anda. Saya keluar buat kopi. Saya akan balik datang sini untuk berkongsi kisah. Jadi selamat berchatting. Tolong kalau nak berchatting dekat YouTube channel ni, jangan sampai melebihi batas lah. Ya. Itu je lah saya harapkan. Nak gurau-gurau nakal okey lah. Saya pun nakal tapi jangan lebih batas lah. Sampai menyinggung perasaan orang. Kalau boleh elak daripada melakukan perkara itu. I'll be back. Take care.
Okay, I'm back. Baik, Misteri Jam 12 akan bermula dalam masa... Sekejap, biar saya stop ni. Okay. Misteri Jam 12 akan bermula dalam masa 40 saat. Salah, 50 saat lagi. MG12 akan bermula. Okay, here we go. Satu lagi, Misteri Jam 12
hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, saudara, terima kasih kepada anda yang sedang mendengar Ria 897 FM Misteri Jam 12 kembali selepas kita berehat awal tadi. Saya pun dah bercerita sejak 12.25 ya sampailah pukul 1.16 awal tadi. Jadi saya pun berehat seketika untuk minum air untuk berinteraksi dengan teman-teman yang ada di saluran YouTube dan yang ada di Facebook Ria. Terima kasih diucapkan semua pada anda. Antaranya kita ada Muhammad Jani, kita ada Muhammad Yusof, Muhammad Daud. Wah, semua abang-abang kita nama ada Muhammad. Rukia Muhammad Said. Yang ini kiriman seterusnya daripada Nurul Azlin yang Rukia Muhammad Said kata, mana cerita ke si? Dari tadi lagu je. Inilah manusia yang kurang prihatin. Saya dah bercerita 40 benda yang kita kasih dia tak nampak 50 minit bercerita non-stop Saya rehat main lagu, dia pun tak asyik lagu jadi ada kalanya jadilah orang yang prihatin Terima kasih kerana meminati Misteri Jam 12. Tapi ingat, harus dengar Jam 12 dengan penuh keprihatinan amboi. Ini daripada pendengar-pendengar kita. Rumizah katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Semalam saya terbangun pukul 3 pagi KC. Semalam saya tak dengar MJ12, saya tidur. Terbangun pukul 3 pagi sebab radio saya dekat depan, radio alarm clock saya berbunyi KC pukul 3 pagi. Radio alarm clock ni kalau kita set, dia akan buka radio sendiri dan itu adalah alarm lah yang telah pun ditetapkan. Saya set alarm saya bukan pukul 3 pagi saya set alarm saya pukul 6.20 pagi. Saya tengok dekat situ set alarm memang ada dan pukul 3 pagi memang tak ada alarm set. Sebab kalau kita dah set alarm, kita boleh tengok, boleh trace kali terakhir kita set ni pukul berapa dan kali terakhir saya set pukul 6.20 pagi. Sekarang persoalannya semalam pukul 3 pagi tu, macam mana alarm saya boleh berbunyi? Nasib baik katanya di sini alarm saya berbunyi ini ketika selepas Misteri Jam 12. Bayangkan kalau alarm saya berbunyi, kedengaran radio ketika saya sedang tidur, tiba-tiba KC putarkan efek pula efek perempuan mengilai. Tak terperanjat saya KC tengah tidur. Oh, seram kalau ada mungkin radio seperti tu tiba-tiba dia on Baik, yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 669-11897. Saya dah terima beberapa kiriman orang kena rasuk ni Terima kasih atas kiriman-kiriman rasukan yang anda kirimkan kepada saya. Saya akan cuba berkongsi antaranya contoh-contoh orang kena rasuk nak menang tiket kan. Menang 4 keping tiket menyaksikan filem Santet. Inilah rasukan saudara. Peserta yang rasuk yang pertama tengah malam ini. Siapakah gerangan yang kena rasuk? Wow. Bagus. Lakonan yang baik Seterusnya pelakon kena rasuk ni. Ini ada yang semalam, ada yang hari ni lah kirimkan Wow. Ni rasuk dengan hantu malas lepaskan aku. So macam kes rasuk pada malam ni.
Lah, salah setiap satu poin dan satu potong gizi. So, lepas tu, selepas diorang buat ni semua, waktu saya berunda tengok keadaan macam mana boleh tak boleh. So, waktu saya berunda gizi, saya berunda hari tu agak malam hari dah masuk waktu maghrib saya. So, bila saya berunda, saya tengok semua macam mana keadaan semua. So, saya satu tempat gizi, saya perasan ada dua patung bentuk pocong ni satu pokok ni. Saya pun cakap, agak tak dua, aku dah bilang tak satu. Saya pun susul ke sana. Tak rasa takut, tak rasa apa ke sini. Macam biasa saya rasa. Sambil saya punya walkie-talkie ke sini untuk ke operation room. Saya tanya dengan mereka, kenapa lokasi ni ada dua. Kan aku cakap satu je. Mereka cakap tidak. Kita semua tak satu je. Tak lebih daripada dua satu. So, saya pun macam tak elakkan, tak apalah saya pergi tengok. Mana tahu kalau orang letakkan ke sini. Saya tengok yang dua lokasi yang saya bagi diorang tu letak patung-patung dia. Selepas saya buat satu rondaan di sini, saya perasan bila saya pergi ke tempat yang sama juga, cuma ada satu je ke sini. Saya kira bingung. Tapi cuma satu je, saya pun rasa pelik. Mana tu dia bilang? So, saya pun tak, mula tu saya pergi ke sini, saya dah rasa takut ke sini. Saya takut, saya pun tak apalah. Cepat-cepat saya beredar dari tempat tu, pergi menuju ke option. Bila saya menuju ke option ke sini, waktu saya nak kacamata saya tiba-tiba saya terperasan terbau tangan saya ni Casey, dan saya sandar tadi tangan saya Casey bau pacai Casey. Saya pun pergi ke toilet cepat-cepat cuci Casey, tapi bau dia sangat kuat Casey. Ini bau busuk pun ada. Itulah pengalaman saya Casey. Itu terima kasih kepada semua pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan kalau ada kisah pengalaman misteri boleh kirimkan kepada saya, berkongsi pengalaman ya. 669111897. Tadi saya dah ketengahkan beberapa video orang teman kita lah melakonkan watak dirasuk. Seterusnya ada juga watak-watak kena rasuk ni. Wow, seram ni cuba dengan bunyi sikit. Nampak lakonan orang kena rasuk. Bagus. Nanti anda akan dimaklumkan melalui talian WhatsApp lah. Kalau anda berjaya memenangi 4 keping tiket. Kena pilih ni mana yang hebat ni. 669-11897 boleh kongsi kisah pengalaman anda. Ingat, setiap kisah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Nama saya Sulaiman daripada Marsiling Drive. Saya turun bawah untuk menjumpa kawan. Baik, yang ini kiriman saya terima. Oh, panggilan dah masuk. Okey. Hello, selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Cik Ghazali. Panggilan dari mana Cik Ghazali? Dah berapa lama anda bertugas? Wah. Pengalaman anda tentang apa? Silakan. Tentang apa ni? Just a few, but Tak apa, boleh kan? Kalau ada dua kisah yang menarik, mengapa tidak? ini Teruskan, tak apa, boleh. ini
ini pun saya punya pengalaman ni pun saya memandu lah. Saya that time saya rasa about 2 years ago, saya receive a call dekat ni Jalan Hang Jebat gitu. Itu sekitar dalam pukul 2.45 pagi. Then what happened is that the funny thing is that yang booking tu dia tak ada nama gitu. Tak ada nama, tapi the thing is that the booking is on. Nanti saya dah masuk dalam everything, then I just saw one house tu. Dan tak ada lampu, cuma rumah tu satu je gitu, ada lampu. Then the funny thing is, the moment I reach upon the place, I've arrived, suddenly the booking cancelled, the lights at the house shut off. Lampu semua tutup gitu. Lampu semua tutup. Saya pun apa lagi gitu, bulu roma naik, saya pun on surah kalimah kan, saya pun lock pintu, pusing, terus saya pun I just have to get out of the place lah. Yeah, that's one thing. Okay, another incident, ni baru ni, sebelum saya call ni jadi, saya I'm along this Duchess Avenue gitu, dekat Bukit Timah. This timing tak ada orang kan, then I receive a call, I was like, dah mengantuk-antuk lah, nak ambil. Sekali gitu, baik saya tengok, bagus, Alhamdulillah kan, pergi Hougang kan, ke sini kan. Sekali saya tengok, nama dia Pontianak gitu. Nama dia Pontianak, saya call tak ada orang kat gitu. Itu yang saya terus, saya terus offline, saya nak pergi, I'm going to a coffee shop, have coffee, wash up, then I just gonna go back gitu. I just don't feel good lah tonight. Ya, tak tahu. Itu je gitu, terima kasih. Wah, jadi anda nak balik sekarang ni lah. Nak balik gitu. Anda dapat booking, nama booking tu, dalam booking namanya Pontianak Nama mana? Pontianak gitu. Mana ada orang, I mean, to be honest with you lah, any human being yang booking kan, they wouldn't put, they need transportation, apa? Betul. Kalau if they put Pontianak, if we scare off the driver, no driver will go there, lodging lah. Yeah, so I mean, I don't know, I don't feel good lah, I just don't feel good, I just have to cancel it lah. It's further in, dekat Jalan Lim Tai Si, somewhere macam rumah-rumah yang very dark in fact. So I see macam, okay, this one tak payahlah. Tak payah kan, lupakan Terima kasih Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bayangkan anda dapat booking daripada pelanggan anda dan nama booking, nama anda, orang tu Pontianak. Kalau kisah tadi Pontianak anda rasa seram abang ni 2 kali kena, kesian pemandu-pemandu yang kerja malam ni, khususnya pemandu Grab lah, pemandu taksi lah, yang kerja malam, pengawal keselamatan, juru rawat yang bertugas waktu malam, DJ pula tu saya dan mereka lah yang bertugas pada waktu malam ni. Bukan perkara yang mudah sebenarnya. Satu, nak berlawan mata lah sebabnya fitrah manusia ni, waktu pagi kita bangun, waktu malam kita tidur. Jadi body clock ni harus sesuaikan diri lah. Dan kalau dah selalu kerja malam ni, biasalah nanti akan terbiasa pula, dan waktu pagi pula rasa mengantuk kan. Jadi kisah selanjutnya yang saya nak kongsi sama dengan pendengar kita, entah benar ataupun tidak, tapi anda bayangkan kalau anda berada dalam situasi Nuraini yang mengirimkan email berikut ini. Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Malam tu saya sedang dalam perjalanan nak balik rumah. Apabila dekat kolong blok rumah saya, di kawasan lift lobby, berdekatan dengan lift lobby yang saya selalu gunakan untuk pulang ke rumah, ada majlis upacara kematian seseorang. Jadi dekat bawah tu ada jasad lah yang diletakkan dalam keranda. Ada gambar kisi. Dari jauh dah dapat lihat gambar besar.
Saya kenal dengan wanita yang meninggal dunia ni. Dia tinggal tingkat 8, Casey. Walaupun taklah kita berbual selalu, tapi duduk dalam kawasan rumah saya ni, saya dah duduk sini 12 tahun. Kita kenal lah antara satu sama lain. Yang ada kita ajak berbual, yang ada pula setakat senyum, hai, bye-bye, itu je lah. Jadi Nuraini kata, saya ternampak perempuan ni, perempuan Cina Casey dekat kolong blok. Sebab ternampak gambarnya diletakkan di depan keranda. Entah macam mana rasa takut pula nak naik lift tepi upacara kematian ini. Saya pun naik lift hujung. Sebabnya rumah saya ada 3 lift. Lift AB, lift CD, lift E. Saya naik, rumah saya ni lebih dekat dengan lift A dan B. Saya pergi lift C dengan D. Jalan, tengah jalan sampai dekat lift CD, saya pun tekan butang tunggu lift nak turun ke bawah. Apabila lift tu dah sampai, dah turun bawah, saya tinggal tingkat 10. Saya tinggal tingkat 10. Tekan tingkat 10, lift naik atas. Tingkat 8, pintu lift berhenti dan pintu lift terbuka. Pendengar Ria 897 FM. Tingkat 8. Ini adalah tingkat rumah wanita Cina yang meninggal dunia yang saya nampak upacara kematian di bawah blok. Tingkat 8, lift terbuka, Casey. Pintu terbuka, saya ingatkan waktu tu dah sampai tingkat 10. Saya pun tak perasan. Sebab tengah main handphone, kita seorang dalam lift, siapa lagi nak masuk? Jadi bila pintu lift terbuka, saya keluar. Saya keluar, pegang handphone ni, jalan keluar, tak tengok belum tahu. Lift tu sebenarnya tingkat 8. Pintu lift tutup, lift naik atas, saya pun tak perasan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jalan tengah handphone ni, jalan rumah saya ke kiri, saya jalan belok kiri, jalan. Tiba-tiba Casey, waktu tu saya perasan, kenapa macam lain macam tingkat 10 ni. Saya tengok, ini tingkat 8 ni. Bila saya tengok pintu rumah, 08 dash. Bila masa aku tekan tingkat 8 ni? Dan saya, secara kebetulan Casey, sumpah saya tak bohong, saya sedang berdiri di hadapan rumah perempuan Cina yang meninggal dunia dekat kolong blok. Terus meremang rasa bulu rumah. Saya pusing, berjalan menuju ke arah tangga. Tak nak naik lift, Casey, nak naik tangga. Naik tangga dari tingkat 8 naik tingkat 9. Setengah jalan tingkat 9 saya terhenti seketika. Sebab saya boleh terbayang wajah perempuan Cina ni yang dah meninggal dunia, wajahnya yang diletakkan dekat dalam bingkai gambar yang besar. Casey nampak rambut panjang menutupi bahagian pipi, wajah tersenyum dalam gambar tu. Sampai rumah, sebelum masuk saya beri salam, baca surah, kemudian saya ketuk pintu, saya buka langkah kaki dalam dan tutup pintu rumah sebelum saya lari ke dalam tandas untuk bersihkan diri saya. Pendengar Ria 897 FM. Kata Nuraini, waktu saya sedang mandi nak bersihkan diri, 2-3 kali Casey, saya ternampak wajah jiran yang dah mati itu muncul dalam ingatan saya. Dalam ingatan Jadi bila saya tengok dekat sana, saya tengok dekat sini, seolah-olah macam ada susuk tubuh yang menyerupai wanita ini. Memang tak boleh dihilangkan, kecuali, katanya, kecuali saya minta bantuan seseorang untuk padamkan ingatan saya tentang kejadian itu. Sekian, terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Kita ke hujung talian, silakan 669111897. Oh, terputus talian. 669111897 untuk berkongsi kisah pengalaman anda dalam misteri jam 12. Baik, macam-macam kisah, macam-macam pengalaman saya terima ni. Saya cuba tengok ni, minta maaf Sebenarnya kita juga ada daripada pengirim kita. Mari kita dengar sekarang. Peristiwa ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda boleh hubungi saya 669 11897. 669 11897. Assalamualaikum KC dan juga peminat-peminat MJ12. Saya Lara daripada Singapura dan ini kali kedua saya ingin kongsikan pengalaman saya. Kejadian ini berlaku pada tahun lepas saya dan suami saya berumah tangga dan kami ingin mencari rumah lah. Jadi pada waktu tu the first house yang kami view ialah di salah sebuah rumah di Yishun berdekatan dengan sebuah masjid. Jadi saya, suami saya dan ejen yang mewakili kami pergi ke rumah tu. Rumah dia tu besar, cantik, bersih lah. Walau pemilik dia tu ialah berbangsa Cina. Jadi kami sampai rumah tu dalam pukul 8 lebih tu, pemilik tu pun cakap dengan kami lah, okey lah, you boleh jalan-jalan dalam rumah ni tengok. So kami pun masuk tengok rumah tu. Memang bersih, cantik, besar. So suami saya dengan ejen saya tu dorang masuk dapur dulu. Jadi saya pula pergi ke master bedroom. Saya pergi master bedroom, saya tengok. Terus saya masuk salah satu pada bilik common room tu tau. Saya masuk dalam bilik tu, saya nampak seorang nenek. Saya tengok nenek tu duduk di hujung katil seorang-seorang. Jadi saya tegur, saya cakap, hello Amma, how are you? So nenek tu dia dongak tengok saya, tapi raut wajah dia tu sedih tau. Macam saya sedih. Jadi saya cakap, nenek tak sihat ke? Saya pun pergi kat nenek tu. Saya pergi kat nenek tu, saya tanya, hello Amma, how are you? Sihat? Saya tanya dia gitu. Lepas tu saya sentuh tangan dia. Tangan nenek tu sejuk sangat tu Casey. Saya cakap, sejuknya tangan nenek ni. Saya tengok keliling, aircon off. Cuma tingkap dia lah terbuka. Jadi saya macam, okey lah, tak nak ganggu lah, mungkin nenek tak sihat ke apa kan. So saya pun keluar daripada bilik tu. Sebelum saya keluar, saya sempat tulis. Saya tengok nenek tu cakap, Amma, you take care, okay? Bye. Saya cakap gitu tau. So saya pun keluar. Jadi pemilik rumah tu pun yang anak pada pemilik rumah tu pun tegur saya lah, tanya saya macam mana rumah ni, okey? Saya cakap okey, everything is nice and very clean, saya cakap. Dan ejen yang mewakili pemilik rumah tu pun tanyalah, okey, so macam mana everything, you setuju ke, you berkenan ke dengan rumah ni? So saya tanya pada pemilik rumah tu yang anak dia tu, saya cakap, nenek you tak sihat dalam bilik, maybe you should check on her. So dia tengok saya, dia macam, nenek? Oh, rumah ni cuma saya dengan mak saya je. Bapak saya kerja, nenek saya dah meninggal 2 minggu yang lalu. Terus saya terdiam. Saya macam terkejut lah sebab nenek dia baru meninggal 2 minggu lalu. So siapa dalam bilik tu kan? So saya pun tak banyak cakap. Saya tengok suami saya cakap dengan ejen tu, saya cakap let me consider first lah. Saya akan fikir dulu dan saya akan get back dekat ejen you kalau saya berminat untuk beli rumah ni. Terus saya keluar daripada rumah tu, the next day memang saya demam. So itulah kisah saya, Casey. Thank you so much. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih pada Lara yang berkongsi kisah. Dan saudara, anda boleh kirimkan voice note. Kalau anda dah pernah kirimkan, tak kisah, boleh kirimkan. Asalkan kisah anda menarik lah. Jadi Lara 2 kali kisah dikongsi sama pengalaman dan kedua-duanya jelas suaranya. Bagus. Itu yang kita inginkan. Nada suara yang jelas, ceritanya yang dikongsi sama tu mudah difahami. Dan yang penting tidak bising lah. Kalau bising nanti takut mengganggu. Dan di sini ada beberapa orang teman kata, Casey rindu lah, dah lama tak dengar Pak Radin. Mana Pak Radin, merajuk ke? Mungkin sibuk lah Pak Radin. Biasalah orang-orang ni pun ada live juga kan. Jadi bukan satu malah ada beberapa orang teman private message kepada saya. Saya tak nak sebut nama lah. Jadi katanya rindu lah Pak Radin, mana ni Pak Radin, please come. Baik, saya akan akhiri tugas saya. Terima kasih pada anda yang menonton, yang sedang mendengar dan juga yang
belum tahu, Mi Radio ada podcast Misteri Jam 12 yang pertama baru di-upload 2 hari lepas. Jadi jangan lupa untuk download Mi Radio, pergi podcast, anda type MJ12, anda akan dapat mendengar kisah yang pertama yang original, bukan encore dalam podcast Mi Radio MJ12. Dan juga pada anda yang sedang mendengar sekarang ini, terima kasih diucapkan. Jangan lupa hari ini, hari Khamis 1 November, saya akan berada di Esplanade 8.30 malam untuk berkongsi kisah misteri dalam satu acara MJ12 at Esplanade. Dan kemudian hari Jumaat pun saya akan berada di Esplanade 8 suku malam. Jadi jumpa anda lah mungkin malam ini di Esplanade, selepas kita bercerita tu. Kalau mungkin ada kisah-kisah yang nak dikongsi sama, mungkin ada surat terbang ke kisah ni jangan buka dulu, dekat konti kisah buka hantar surat zaman bila tu. Jadi saya undurkan diri dan kita jumpa di lain kesempatan. Anda boleh terus bersama dengan kami Ria 897 FM. Bye bye.